zaman. Balik pada tujuan khusus bagi kongsian kita pada kali ini, iaitu Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi. Dalam kisah ini, tuan-tuan dan puan yang rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, Allah membentangkan kisah Ashabul Kahfi dengan begitu jelas, dan kisah ini penceritaannya pun agak detail, tapi Allah tidak menceritakan mereka ni siapa, di zaman mana mereka hidup. Sebagian mufassirin berkata mereka ini adalah umat Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam. Dan sebagian mufassirin menyatakan bahawa mereka ini lahir atau hidup, zaman mereka hidup ini sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. Dan pandangan inilah yang tarjih oleh Al-Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir rahimahullah, kerana latar belakang munculnya kisah ini adalah daripada soalan yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy. Dan surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkah. Orang Quraisy mereka mengemukakan soalan kepada Nabi SAW. Ada 3 soalan yang mereka kemukakan. Yang pertama tentang para pemuda yang tidur ataupun ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama ratusan tahun. Jadi mereka nak uji tengok adakah Muhammad SAW ni tahu atau tidak, kisah itu. Dan yang keduanya, soalan mereka bertanya tentang raja yang memerintah timur dan barat, itu Zulkarnain ni. Dan yang ketiganya mereka bertanya tentang ruh. Jadi daripada mana orang musyrikin ini mereka mendapat soalan-soalan ini? Maka dalam tafsir, riwayat dan tafsir menceritakan bahawa mereka mendapat soalan-soalan ini daripada orang Yahudi, orang Yahudi. Dalam usaha mereka, dalam pertemuan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, dalam usaha untuk menangi hujah, jadi mereka ingin melontarkan hujah-hujah yang menyebabkan Nabi Muhammad ini tidak terungkap, tidak terkata, dia panggil. Mana hujah-hujah yang menjadikan musuh terduduk, tidak mampu nak menjawab. Jadi mereka menghantar beberapa orang wakil bertemu dengan orang Yahudi yang ada pengalaman berdepan dengan Nabi. Yang mereka utuskan wakil ke Madinah dan bertanya orang Yahudi, dan orang Yahudi berkata kepada mereka, kamu tanya dia 3 soalan. Kalau dia mampu menjawabnya, sememangnya dia seorang Rasul. Hanya Rasul saja yang mengetahui kisah-kisah ini di tanah Arab khususnya. Kamu tanya dia tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah ratusan tahun. Yang kamu tanya dia, mana yang mendakwa Rasul, itulah Nabi Muhammad SAW. Kamu tanya dia tentang ruh, dan kamu tanya dia tentang seorang raja, seorang pemerintah yang menguasai dunia timur dan barat. Lalu Nabi SAW berkata, datang besok aku akan beritahu kamu. Dan Nabi tidak menyebutkan insya-Allah. Ini juga salah satu tarbiyah daripada Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Wahai Muhammad SAW, jangan kamu berkata kepada orang, pada seseorang ketika kamu berjanji bahwasanya inni fa'ilun zalika ghadan, aku akan buat besok, illa insya-Allah, melainkan kamu berkata dengan kehendak Allah. Maknanya hendaklah janji kamu itu, sebarang yang kamu janjikan itu adalah kamu lapik dengan ucapan insya-Allah. Tapi Nabi tidak sebut insya-Allah, menyebabkan besok wahyu belum turun, lusa pun belum turun, untuk bantu Rasulullah menjelaskan jawapan soalan yang mereka lontarkan, sehinggalah 15 hari barulah wahyu turun. Jadi apabila soalan ini datang daripada Yahudi, maka menunjukkan bahawa kisah Ashabul Kahfi ini dia tidak berlaku pada era Nabi Isa alaihissalam. Kerana orang Yahudi mereka tidak iktiraf. Orang Yahudi tidak mengiktiraf Nabi Isa, dan mereka tidak iktiraf penganut Nabi Isa alaihissalam, orang yang mendokong ataupun orang yang menganut agama
yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Jadi sebab itu bila Yahudi yang melontarkan soalan, yang memberi soalan, menunjukkan bahawasanya kisah ini adalah kisah Bani Israel, kisah yang berlaku dalam era Bani Israel, era sebelum Nabi Isa AS. Ala kulli hal, para ulama dalam tafsir sendiri khilaf dalam masalah ini. Sebagai mufassirin, bahkan jumhur mufassirin, mereka menyebutkan bahawa Ashabul Kahfi ini daripada umat Nabi Isa AS. Dan sebahagian berkata bukan daripada umat Nabi Isa AS, bahkan dia berlaku sebelum kemunculan Nabi Isa AS. Dia adalah daripada umat sebelum itu. Ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tak sebut kepada kita, tak cerita kepada kita, Allah hanya menceritakan kisah, tapi Allah tidak menceritakan zaman mana, bahkan nama mereka pun tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak penting sebenarnya. Tidak perlu pun untuk kita mengetahui zaman mana mereka itu hanya sebagai sampingan saja, dan bila tidak penting, kita tak boleh bergaduh sama-sama kita dengan dari segi itu. Bahkan kalau tuan-tuan dan puan perhati dalam ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjelaskan di hujung surah ini, di hujung kisah Ashabul Kahfi ini, Allah Taala sendiri menjelaskan, qur rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamu illa qalilun. Tidak mengetahui tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi ini, illa qalilun, melainkan sedikit orang saja. Wala tumari fihim illa mira'an zahira, dan janganlah kamu berbalah bertengkar dengan mereka tentang kisah Ashabul Kahfi ini, illa mira'an zahira, melainkan pertengkaran yang zahir, yang luaran. Kata ulama, mana sekadar apa yang diceritakan oleh Allah kepada kamu, tak usah kamu berlebih-lebihan nak mendalam-dalam, apatah lagi kamu bertengkar sesama sendiri tentang mereka. Ini merupakan satu teguran ataupun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kamu berdebat, kamu berbalah tentang Ashabul Kahfi ini. Sebaliknya, yang perlu bagi kamu adalah kamu membaca ayat-ayat tentang mereka itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Mentadabur kisah ini daripada ayat-ayat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ini, dan tinggalkanlah mira', perbalahan, pertikaian yang berkait dengan mereka ini.